Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Tidak beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Dan sebagaimana yang telah kita tahu bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala telah mensyariatkan kepada kita pada bulan ini, yakni bulan puasa, bulan Ramadan, untuk melaksanakan ibadah puasa rukun Islam yang ketiga atau yang keempat. Selepas kita bersyahadah kepada Allah dan Rasulullah, selepas kita salat 5 waktu, selepas kita menunaikan zakat, yang keempat adalah kita berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima ialah menunaikan haji di Baitillahil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Jadi puasa adalah satu pensyariatan yang penting, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu juga ayat yang ke 165 selepas itu Allah Taala menyebut syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan Allah Ta'ala juga menyatakan bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Jadi pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa. Berpuasalah kita sebaik mungkin, dan kalau boleh biarlah lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kita tidak tahu sama ada selepas ini kita akan dapat lagi atau tidak berpuasa pada tahun yang berikutnya. Jadi kita ambil peluang ini, berpuasalah, ya. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, saya nak sentuh juga ialah berkaitan dengan sembahyang tarawih. Sama-samalah kita solat tarawih, terutama di masjid dan di surau yang berdekatan dengan tempat kita. Kalau tahun lalu kita tak sempat, kita tidak dibenarkan solat tarawih di masjid dan surau. Seingat saya seluruh negara, kita hanya tarawih di rumah saja bersama keluarga kita. Termasuk saya sendiri. Saya bertarawih dengan ibu dan ayah saya, adik-beradik saya, anak-anak saudara saya semasa saya di kampung, tersekat 3 bulan lamanya semasa PKP. Tapi alhamdulillah, meskipun ada halangan-halangan tertentu, itu adalah dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu melaluinya. Kita masih boleh beribadah kepada Allah. Itu yang paling penting, ya. Baik. Sembahyang tarawih, sembahyanglah di tempat yang berdekatan dengan kita, di masjid surau yang berdekatan dengan kita. Nak sembahyang 8 atau 20, terpulang ikut kemampuan masing-masing, kerana agama tidak pernah memberatkan kita. Ya. Sembahyanglah 8 rakaat, sembahyanglah 20 rakaat mengikut kemampuan masing-masing. Ya, insya-Allah taala. Dan yang paling penting juga ialah kita sembahyang pada tahun ini biarlah lebih banyak, lebih berkualiti, lebih baik berbanding tahun-tahun sebelum ini. Itu yang lebih penting. Ikhlaskan niat kepada Allah dan kita tambah ilmu supaya setiap amalan yang kita lakukan menepati sunnah Nabi SAW dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, sembahyang tarawih. Tadi saya sentuh tentang puasa Ramadan. Yang kedua ialah tentang sembahyang tarawih. Dan yang ketiga ialah kita perbanyakkanlah ibadah-ibadah yang lain pada bulan puasa. Kita perbanyakkanlah membaca Al-Quran. Kerana setiap huruf bila kita baca Quran, kita diberi gandaan 10 pahala. Sementara Allah Ta'ala sebut tadi, ayat saya baca, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Hatta dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril pada setiap malam membaca Al-Quran bersama beliau. Ya? Jadi kita perbanyakkan Al-Quran, kita juga memperbanyakkan zikrullah. Kalau sebelum ini kita juga berzikir kepada Allah, kita ada zikir pagi, kita ada zikir petang, dan zikir pada tempat-tempat yang khusus, zikir selepas salat dan seumpamanya. Pada tahun ini, pada bulan puasa ini, kita perbaiki lagi zikir-zikir kita, perbanyakkan lagi zikir-zikir yang kita amalkan, zikir-zikir daripada Rasulullah SAW yang warid daripada baginda, yang sahih. Mudah-mudahan zikir kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkanlah juga doa dan juga
kita cuba memperbanyakkan infak dan sedekah pada bulan puasa ini, kerana ibadah sedekah juga amat-amat ditekankan oleh para ulama kita pada bulan Ramadan. Secara kesimpulannya, pada bulan puasa yang mulia ini, pada bulan Ramadan yang mulia ini, kita perbanyakkan amal kebaikan kita. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberikan kita kekuatan dari sudut keimanan dan kekuatan untuk beramal soleh. Kerana tidak ada orang yang boleh membantu kita untuk mendekatkan diri kepadanya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita membaca zikir selepas setiap kali solat fardu. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantukanlah aku untuk beribadah kepadamu. Setakat itu dulu perkongsian ataupun sikit sebanyak daripada saya berkaitan dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila berakhir Ramadan nanti kita akan diampunkan oleh Allah dan ditulis sebagainya orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka dan dijadikan ahli syurga insya-Allah taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.